Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita alhamdulillah telah pun sampai kepada perbincangan mengenai halal dan haram dalam berpakaian dan berfashion. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum tashabbuh al-mar'ah bil-rajuli wal-mar'ati bil-mar'ati. Hukum lelaki, hukum orang perempuan memakai pakaian orang lelaki ataupun yang menyerupai lelaki, lelaki menyerupai wanita. Perkara ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian telah dijelaskan oleh Nabi SAW, amna minal mahdhur 'alal mar'ati an talbisa lubsatur rajuli. Dilarang orang perempuan itu memakai pakaian-pakaian yang sama dengan lelaki. Wa minal mahdhur 'alal rajuli an yalbisa lubsatul mar'ati, dan orang lelaki pula diharamkan memakai pakaian wanita. Dan perkara ini yang sekarang ini sedang banyak berlaku di negara kita. Dan perkara itu dibincangkan, bahkan alhamdulillah baru-baru ini Menteri Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri telah memberikan kebebasan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk tangkap yang berpakaian macam perempuan, berperwatakan macam perempuan, yang mengganggu kacau keadaan-keadaan, maka dibenarkan untuk ditangkap dan diberikan pendidikan. Pendidikan itu maksudnya diajar, ya, sama ada ditakzirkan. Takzir ni mungkin masuk penjara, boleh buat. Jadi itu diserahkan kepada Jabatan Agama Islam. Dan perkara itu mungkin ada sebahagian mereka tidak puas hati. Dia kata, kenapa Islam ni tak bagi? Kenapa Malaysia ni tak bagi? Sedangkan negara barat dah bagi. Kita ni Malaysia. Malaysia ni negara Islam. Lepas tu kita pula, kita dah bagi kebebasan sebenarnya. Kebebasan bermaksud kita diberikan peluang. Contohlah, kalau awak ni dilahirkan ada dua kemaluan, awak diberikan peluang untuk pergi ke hospital. Saya salah seorang buat kajian benda ni. Kawan-kawan saya dekat hospital, dekat PPUKM tu, profesor-profesor tu buat kajian benda ni. Siapa yang ada dua kemaluan, welcome. Datang jumpa kami dekat PPUKM, dia orang akan buat saringan dan buat kajian. Dia akan ambil, dia akan cek dalam perut, tengok ada rahim ke tak ada rahim, dia akan tengok hormon, semua dia akan cek. Bila dah cek, doktor akan pastikan sama ada dia ni lelaki atau perempuan. Sebab Allah jadikan manusia ni sama ada lelaki atau perempuan ni. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Lelaki perempuan, tak ada khunsa. Khunsa ni jarang-jarang, tu sebab dia tak sebut dalam Quran. Sebab jarang-jarang, an-nadir, jarang-jarang melaki.
La hukmalahu, tak boleh dijadikan hukum asas, tetapi ia akan dibincangkan dari semasa ke semasa. Jadi itu sebabnya khunsa ni ada hukum dia. Contoh, kalau anak kita, keturunan kita ada khunsa sebagai contoh. Masalah masyarakat kita ni, dia tak tahulah, human right pun human right lah. Tapi masyarakat kita ni masalah belajar tak nak. Tapi kalau bercakap dalam Facebook, dalam Instagram, cukup pandai. Cukup pandai. Belajar tak nak. Hadir kuliah tak nak. Mendalami ilmu tak nak. Itu masalah. Membaca tak usah cakap lah. Membaca dia orang buat kajian. Malaysia dengan Jepun jauh beza. Jepun hampir 87%. Ni sebuah universiti buat kajian. 87% rakyat dia suka membaca. Walaupun baca komik. Beza. Tadi baru saya kita orang ada discussion dengan profesor, seorang profesor. Kita orang tengah bincang macam mana nak keluarkan jurnal yang berkualiti tinggi. Bidang saya lah fatwa semasa. Dia bidang dia. So kita merge. Saya perubatan dan juga sosiologi. Kita gabung. Macam mana nak keluarkan jurnal yang taraf ni dunia baca, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Tapi saya bidang agama ni nak tonjolkan, sebab bidang agama tak banyak yang keluarkan tentang kenapa Islam tak menggalakkan transgender ini. So kita nak perjelaskan pada masyarakat luar bahawa Islam ini dijaga banyak benda, tapi tak sampai ke tahap itu. So kita bincang-bincang, dia kata kita kena jadi macam Jepun. Ada Prof Kam ni, dia buat kajian. Jepun ni, tuan-tuan, Jepun bahasa Inggeris dia tak kuat macam kita. Tapi dia boleh keluar jurnal Q1. Q1 ni jurnal yang paling hebat lah, tuan-tuan. Kalau dalam ahli akademik, bila sebut Q1 tu kira hebat lah. Mana dia ni memang banyak membaca. Kurang-kurang pun satu bulan dia baca berapa 10 ke 20 buah buku. Maksudnya sampai peringkat tu. Jadi maknanya, tuan-tuan, macam mana Jepun boleh buat? Jepun dia akan ikut pattern. Dia tak kuat, tapi dia banyak membaca. Dia tengok orang lain ni yang hebat-hebat kat overseas tu, dekat UK, dekat US, dia akan ikut pattern tu, dia akan ikut, dia jadikan benchmark dia. Akhirnya dia boleh keluar, walaupun bahasa Inggeris dia tak bagus. Tapi sebenarnya kita macam kita ni, tuan-tuan, kita kena banyak juga membaca. Manakala Malaysia, dia orang buat kajian 33% rakyat yang suka membaca. Dalam train dia orang buat kajian. Ni sebab dia orang buat kajian rawak. Kalau orang buat kajian ni, dia masuk dalam train, dia akan tengok observation, dia akan hantar apa buku, satu bulan berapa kita baca buku. Dia akan tick lah. 32%, 37%. Lebih kurang tu lah. Saya tak ingat ni data betul, 30 lebih. Tapi 30 lebih banding dengan Jepun. Sebab itu kita punya, tuan-tuan perasan bila tengok cerita Melayu, dia akan main skop tu je cerita Melayu. Cinta, putus cinta, ambil tunang orang, tu lah. Sebab drama, filem, dia menggambarkan apa yang kita buat. Diabetes. Orang kita kuat, tinggi diabetes. Sebab, tengok cerita kita. Berlakonnya mesti makan sedap. Kalau orang kaya, makan sedap lagi lah. Dia orang putih, orang kaya dia tunjuk apa dia cara hidup dia. Orang putih, kalau filem Hollywood, dia akan tunjuk bangun pagi, dia orang akan berlari. Naik bukit, turun bukit, tepi laut, apa semua. Itu dia punya culture dia. Dia belajar. Tapi memanglah dia ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik tu kita ambil lah. Kita tak sampai ke tahap tu. Sedangkan Islam ajar, suruh kita sihat. Lepas tu tengok orang kaya dia makan apa benda. Ni rumah besar, ya Allah, rumah besar. Tapi makan, tengok ada salad, banyak salad. Lepas tu sayur, ada daging sikit. Itu cara hidup dia. Jadi filem, drama dia menonjolkan apa kehidupan dia. Lepas tu tengok orang dia membaca. Saya pergi Singapura. Bayangkan, tuan-tuan, kita duduk Singapura ni, dia punya internet dia, saya pun tak tahulah, tuan-tuan. Airport dia punya internet macam duduk kat rumah tu. Laju dia, lebih laju lagi. Sama macam kita nak pergi ke Yahudi pula, pergi Palestin. Masuk Palestin tu duduk dekat border Yahudi. Jahat Yahudi, tuan-tuan. Dia lekatkan kita 2-3-4 jam. Tapi dia punya internet sangat laju. Sangat laju. Dia punya internet. So kita boleh akses. Saya kata kenapa dia laju kan? Rupanya orang-orang dia, orang putih ke apa, sampai dia orang akan buka dia akan download buku lah apa semua, dia orang akan baca melalui tab dia. Kalau kat airport tu, tuan-tuan,
Dalam handbag buka buku tebal tu, novel ke apa benda saja, buku saya tebal tu dia orang akan bawa. Tak kiralah awak dia bidang apa, dia akan duduk dia baca. Anak main dia tanda. Orang kita tak. Tu sebabnya kita ni kadang-kadang bila kita bercakap nampak apa yang kita bawa. Tu sebabnya dia orang bijak ke depan, maju dan sebagainya. Manakala orang kita, kenapa jadi begitu? Sebab kita kurang membaca. Sedangkan Allah turun dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tapi tak membaca. Itu sebabnya kita punya culture banyak bercakap tapi buatnya tidak. Bukti masjid kita. Tak. Oh masjid tuan-tuan, saya sebut banyak. Masjid ni ya Allah, masa musim PKP apa yang tak cakap tuan-tuan? Tok Imam marah ke Tok Imam tak bagi masuk masjid. Orang datang masjid tutup ni apa ni, mengalahkan Yahudi, marah tuan-tuan. Sungguh orang datang nak pergi marah ni. Sebab kita ada, saya public figure. Orang hantar tanya soalan, mengadu, ustaz apa benda ni, negara kita nak jadi apa ni? Dilanda laknat Allah Ta'ala, kita pula tak boleh pergi masjid. Apa nak jadi? Dia marah. Saya keluar nak pergi singgah masjid, tak boleh. Masuk surau tak boleh, pergi Petronas tak boleh semayang. Macam mana nak semayang? Tengok marahnya tuan-tuan. Saya pergi Yahudi tak macam ni. Marah ni. Tapi sebenarnya bila dah buka ni, hampir saya dah start ceramah ni dekat sebulan lebih tuan-tuan. Semua masjid pergi, semua menduka citakan. Semua masjid cakap macam tu. Bukan waktu kuliah, waktu semayang fardu tu. Subuh tak ada orang. Mana hok yang bising-bising tu? Tahu tak? Yang kita bukan apa, kita takut Covid. Dan hari tu yang kau bising-bising dalam tu, yang marah mufti, marah menteri, marah sultan. Sebab apa? Sebab tutup masjid. Ini masalah kita. Sebab kita tak nampak benda tu. Akhirnya tuan-tuan, kita ni banyak cakap tetapi aplikasinya kurang. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi itu sebabnya bila bercakap tentang transgender ni, kita kena faham, jangan main komennya. Ni ada geng-geng transgender baru ni saya keluarkan dalam satu kenyataan. Kita punya kenyataan tuan-tuan, alhamdulillah, kadang-kadang kenyataan simple tetapi sampai. Baru ni saya sebut, saya ceramah 1 minit je. Orang ada di Masjid Shah Alam katanya. Dia ambil 1 minit tentang 4 pesanan Ustaz Abdul Somad. Ya, yang Ustaz Abdul Somad pesan tu, saya pun sampai dalam bentuk ceramah. Bentuk tu sampai ke beberapa istana. Sampaikan orang istana hantar, kerabat-kerabat hantar, dia kata tahniah sebab berani bercakap. Tegur apa yang perlu kita tegur pada pemimpin, pada sultan dan sebagainya. Dengan penuh adab. Tapi benda tu sampai. Alhamdulillah kerabat-kerabat hantar terima kasih. Semalam pun lepas habis ceramah, ada seorang kerabat telefon. Elok lepas pukul 9.30. Telefon. Orang-orang kerabat ni dia cakap lembut, dia tak kasar. Tahniah, ayat dia tu lembut. Sampaikan peringkat, dia kata, sampai ke pemaisuri pun cakap, dia kata, alhamdulillah, kawan-kawan, kalau semua orang faham dia takkan menghina. Tengok hari ni dekat Shah Alam terpaksa tutup terpaksa padam gambar kan, gambar tuanku, gambar Perdana Menteri, ada beberapa menteri yang lain, hatta ketua pengarah, dia orang merahkan, tulis perkataan balik ya babi tu pada wajah siapa? Wajah Agung. Siapa yang jaga? Agung ni siapa? Dia jaga segala-galanya. Sultan jaga apa? Kalau tak ada sultan tuan-tuan, sekarang ni makin teruk lah. Orang yang benci Islam dia akan buat macam-macam. Tak boleh kata orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni bukan semuanya tak suka pada Islam. Ada orang Islam, orang bukan Islam, dia minat pada Islam. Tengok anti sebelah. Ya. Anti sebelah. Apa ni, kedai hardware belakang. Oh, saya dah duduk sini dekat 8 tahun dah. Alhamdulillah masuk Islam dah. Saya ni tuan-tuan, dulu saya ingat ingat surau kat kita, surau. Orang kata ustaz, pening-lah apa ni anti tu. Kita masuk-masuk bagi salam, Assalamualaikum. Saya pun kena. Saya masuk-masuk, Assalamualaikum. Saya tak apa, saya tahu. Bila orang jawab Assalamualaikum, saya pun jawab Wa'alaiki wahdakillah. Ke atas kamu jua dan semoga kamu mendapat hidayah. Maksud tu cuma saya ubah hidayah tu.
Akhirnya tuan-tuan, dia kan kalau sampai, Assalamualaikum. Kadang-kadang saya nak pergi kedai Aceh tu, dia nampak saya nak pergi on the way, nak pergi surau, masjid ke, ada ceramah maghrib. Dia nampak saya, Ustaz, dia panggil Ustaz. Ya, dia bawa keluar, bagi RM50. Kenapa ni? Ustaz, tolong pergi mana-mana masjid. Maksudnya masjid ni tak ada lagi. Pergi mana-mana masjid Ustaz, yang Ustaz pergi nampak ramai orang masuk dalam tabung. Dalam hati saya lah, dia orang bukan Islam kot masa tu. Dia tak Islam ni. Tapi dia derma. Saya kata, kenapa derma? Tak apa. Allah dia kata, Tuhan akan bagi balik apa yang kita dah bagi. Oh, tuan-tuan, malu kita. Kita hak Islam RM2 je. Bila masuk, saya pun pergi kat masjid-masjid yang ramai orang lah, sebab dia wakil kat saya untuk bagi masjid yang ramai orang. Saya masuk lah. Bila masuk, saya bagi tahu dekat AJK. Tadi ada orang bukan Islam, dia bagi RM50. Ustaz kat mana? Dalam tabung. Allah. Kenapa Ustaz tak bagi tahu? Kita kena asingkan Ustaz. Duit orang bukan Islam. Lah, kau tahu tak aku ni Ustaz fiqah? Dia lupa kot. Saya Ustaz fiqah, saya tahulah. Duit ni tak kisahlah orang bukan Islam ke orang. Ni bukan duit zakat. Ni dia masukkan saja. Ni Negeri Sembilan dah buka wakaf. Apa ni dia panggil wakaf wakaf tunai. Orang bukan Islam boleh wakaf. Dia boleh bagi dalam bentuk wang tunai, wakaf. Tapi dia kena ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, yang ditetapkan oleh Mufti Negeri Sembilan, Datuk Sahibul Samah, Datuk Yusof. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah. Masuk, tengok akhirnya tuan-tuan, tak sangka masuk Islam. Tak, pakai tudung dulu, tak pakai tudung. Sekarang pakai tudung lah. Alhamdulillah, tengok. Ni Islam. Tapi kalau kita kembangkan, kita nampak, kita akan nampak Iqra, baca, banyak membaca. Sama orang bukan orang yang lembut ni. Orang yang lembut, dia ada kaedah dia. Kita tak boleh kata orang lembut, dia ni transgender. Tak. Ada orang lembut, dia boleh diubah. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i, nak ubah orang lembut ni, daripada kecil kena ubah dia. Nampak anak kita dah arahkan lembut, ajar dia tegas. Jangan belikan baju-baju yang main-main. Hantar dia. Itu sebab Nabi suruh hantar budak-budak lelaki main pedang, main memanah. Itu penting. Itu dia tuan-tuan. Tapi masalah kita ni, bila kita tegur, ada orang kata, Ustaz, kasar sangat tu. Tak, saya dah lembut dah. Negara pun dah lembut dah. Siap bagi lagi. Macam contoh, macam negeri Selangor, bagi zakat lagi kepada geng-geng lembut-lembut, NGO ke apa benda yang ni, yang nak berubah. Dan niat nak berubah, nak jadi lebih baik. Dulunya mungkin transgender, sekarang nak jadi baik, nak berubah. Zakat Selangor bagi 2012 yang fatwa. Tapi kena ikut syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Mufti dan juga Lembaga Zakat Selangor. Dia letak nak bagi orang berubah. Tapi tuan-tuan, kita tak. Marah pula kat kita tuan-tuan. Itu sebabnya perkara ini perlu diambil perhatian. Kita tak boleh bagi muka. Tapi kita kena tegur. Tegur agar mereka ini berubah jadi lebih baik. Bukan kita nak rosakkan dia. Ada yang cakap kat saya, ni transgender lah. Dia jumpa saya. Lepas saya keluar kenyataan dalam Facebook tu, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak kerja? Saya kata, memanglah orang tak boleh nak awak terima awak kerja. Lepasan UIA. Rambut panjang, dada besar. Tapi nama Hasanuddin dalam IC lah. Contoh, bukan nama betul. Ya, Burhanuddin contoh. Nama macam tu, tapi pakaian macam mana orang nak terima kerja? Saya kata awak kena berubah. Dia kata tak ada orang nak terima. Berubah dulu. Sebenarnya orang-orang macam ni kalau dia bekerja perfect kan. Dia orang ni orang lembut ni kalau dia bekerja dia perfect. Kawan-kawan saya pensyarah. Dia lembut tapi dia punya kerja sangat perfect. Dia perfectionist. Bukan saja perfectionist pula. Dia buat kerja kemas. Kalau dia make up dia lebih cantik daripada orang perempuan make up. Ni kat TV lah. Lebih baik dia orang ni make up daripada orang perempuan make up. Cuma dia orang ni sambil-sambil dia make up, kita tegur je. Alhamdulillah, saya ni dah bersama dengan orang media ni hampir 13 tahun tuan-tuan. Yang make up saya semua orang ni lembut-lembutnya orang. Berapa ramai dah yang taubat? Daripada pakaian perempuan jadi pakaian lelaki, pergi umrah pula.
Alhamdulillah. 5-6 orang dah pergi. Ada yang dah berhenti daripada make up, dia buat bisnes, dah tak jadi, dah tak macam perempuan lagi dah jadi lelaki betul. Jadi tapi kita kena ajarlah sikit. Nak berubah okey, yang masalah tak nak berubah. Maka dalam hal ini Nabi SAW melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Orang lelaki nak sama macam perempuan. Ini geng-geng pondaan dia panggil. Pondaan. Tak boleh. Wal mutasyabihat minan nisa, orang perempuan nak jadi lelaki pula. Ini pun pelik saya. Macam mana ya? Baru ni saya jumpa. Saya ingatkan benda tu tak main-main ni. Saya pergi makan kat mana? Saya tak ingat dah. Tapi saya ni budak lelaki rambut pendek, saya ingat lelaki, rupanya dia perempuan. Rambut pendek, pakai baju lelaki. Rupanya dia pakai ni, saya tanya geng-geng ni lah, yang pandai bab-bab ni, kita tak tahu Yang perempuan, yang dia panggil apa? Dia panggil perempuan jadi lelaki ni apa? Dia panggil apa? Bukan pengkit. Dia pengkit suatu hal, satu yang nama. Tomboy. Tomboy. Rupanya tomboy ni dia bukan pakai bra, dia pakai baju yang ketat tu. Agar buah dada dia tak nampak. Dia penyek. Tanya orang perempuan kata sakit tau, tapi dia sanggup tahan. Dia makan hormon nak jadi lelaki. Lepas tu duduk dengan seorang perempuan. Perempuan tu pakai tudung. Dia pegang tangan perempuan tu. Saya jeling-jeling je lah. Jeling tengok. Weh, boleh bercakap. Yang best dia bercakap tu. I love you. Geli aku wajib Hak perempuan kata, I pun love you. Tapi macam mana kita punya masa depan? Duduk sembang buat dia masa depan. Memang tak ada masa depan kau perempuan dengan perempuan. Tak ada masa depan. Yang laki dengan laki. Ini kalau tak benterah tuan-tuan, kita risau anak bangsa kita akan datang. Risau tuan-tuan. Kaum Lut bermula dari sini. Walaupun kaum Lut, kalau tuan-tuan baca balik sejarah, kaum Lut ni dia bukan sahaja pengamal perkara yang pelik ni. Yang perempuan datang perempuan, lelaki datang lelaki, liwat dengan lesbian. Bukan tu saja. Dia banyak lagi isu. Sampai kena laknat ni sebab dia buat perangai yang tak pernah dilakukan oleh makhluk-makhluk sebelum mereka. Selain daripada lesbian, selain daripada apa nama tu? Apa? Gay. Perbuatan tu liwat. Gay, lesbian, dia meliwat ataupun yang tu dia buat. Zaman tu tak ada. Bukan saja itu, dia buat lagi teruk lagi. Binatang dia liwatkan. Manusia dengan binatang. Ni disebut dalam kitab-kitab ni. Manusia dengan binatang, binatang dengan manusia, perempuan dengan binatang, lelaki dengan binatang, dia tukar. Kemudian binatang dengan binatang, dia ubah. Contoh monyet, dia mabukkan monyet. Kemudian dia liwatkan monyet itu dengan apa? Dengan kuda. Macam tu permainan dia orang. Ini kejahatan kaum Lut laknatullahi alaihi. Selain daripada itu, mereka ini ingkar terhadap pemimpin ketika itu. Ingkar terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Habis semua dia orang buat. Itu yang kena laknat habis teruk tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak jaga daripada sekarang, rosak. Imam Abu Hasan An-Nadawi disebut dalam satu buku, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa manusia akan rugi apabila kehidupan manusia berubah. Kejatuhan manusia itu, kejatuhan sebuah tamadun apabila manusia itu rosak. Antara disebut apabila anak-anak muda dibiarkan tidak mengikuti syariat dan tidak ikut agama, tidak mengikut syariat dan tidak mengikut landasan undang-undang. Dan ini yang berlaku di akhir zaman Abbasiyah. Jatuh zaman Abbasiyah disebabkan apa? Walaupun kita tahu zaman Abbasiyah ni di awal-awal Abbasiyah naik Islam. Sebab masa tu pemimpin nak kepada Islam. Baik dengan pemimpin tu, baik dengan ulama, baik dia macam-macam. Sampai di akhir Abbasiyah orang dah mula jatuh. Sebab orang anak muda sudah jauh daripada Islam. Berzinanya, kelab malam makin teruk, makin akhirnya jatuh. Lepas tu zaman Osmaniyah, begitulah seterusnya. Semua jatuh disebab apabila anak muda tidak dijaga dengan baik. Itu sebabnya tuan-tuan,
Benda-benda macam ni yang kita kena ambil perhatian. Sekarang ni dah jadi macam common. Badan sadar tapi gay. Na'udzubillah. Macam mana nak buat? Dekat universiti ada lesbian pula. Lesbian. Ada orang budak masters bagi tahu saya, dia kata, "Ustaz, apa perlu saya buat? Saya duduk dalam bilik, sewa bilik kan, dekat ni lah, sebuah universiti. Bilik dengan perempuan. Pukul 1 pagi perempuan ni datang, saya tidur, nampak dia datang dengan perempuan lain. Dia tidur berdua dekat atas katil dan diorang ni buatlah benda yang tak senonoh. Dah banyak kali dia buat macam tu. Apa perlu saya buat?" Saya kata, "Pergi buat report lah." Saya kata, "Ustaz, saya takut kalau saya buat report nanti kan saya kena pula nanti. Apa-apa dia orang nak buat jahat kat saya, bunuh ke apa semua kan." Saya kata, "Takkan aku pergi report." Saya tak berani, dia tak berani nak report. Lepas tu saya pun kata, "Tak apa." Saya kontak ada dia punya pegawai dia apa semua kan. Cuma saya kata, boleh pindah ke bilik lain. Cari, minta excuse, pindah bilik lain ataupun sebagainya lah. Tapi benda tu ada sampai peringkat tu. Maknanya dah common. Lepas tu saya kata, memang budak-budak tu kaki kelab malam. Tak ada Ustaz, dua-dua pakai tudung. Dah ambil. Selesai masalah. Yang geng yang orang yang belajar agama pun tak mustahil berlaku. Tak. Orang yang geng masjid tak mustahil berlaku. Sekolah-sekolah agama tak mustahil berlaku. Yang tak sekolah agama lagi tu akan berlaku. Maknanya tuan-tuan, semua akan berlaku. Jadi itu sebabnya kena jaga daripada sekarang. Tu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, "Inna syarra ma tusabu bihi al-hayah wa tubtala bihi al-jama'ah huwa al-khuruj 'anil fitrah." Paling bahaya sekali apabila manusia keluar daripada fitrah. Ni bahaya. Keluar daripada fitrah. Wal fusuq an amri tabi'iyah, dan keluar daripada sifat ketabiatannya. Ini pun bahaya. Contoh sekarang lah tuan-tuan. Kita sekarang ni dah keluar daripada tabiat. Nak buat macam mana? Sebab itu kita punya culture hari ini. Dulu zaman, saya ingatlah dulu, zaman saya kecil-kecil dululah. Kalau saya duduk taman macam ni tuan-tuan, saya akan kenal habis semua kampung. Kalau saya budak-budak, saya akan kenal semua orang. Tambah kalau masjid macam ni, saya akan kenal ramai, lagi ramai lah. Sekarang tak boleh dah. Kita tak boleh nak expect anak kita buat macam tu juga. Sebab apa? Sebab budaya dah berubah. Jadi kita kena ubah, kena buat sesuatu lain lah. Hidupkan masjid. Dah tak sama dah. Dulu kalau kita bulan Ramadan lah, kita kongsi habis satu kampung, kita kongsi makanan. Tak? Jadi dia lain. Sekarang dah tak ada dah. Orang budak-budak pun dah sibuk. Pagi lain sekolah lain, petang sekolah lain, malam tuition pula. Tengok, dia punya cara hidup dah berbeza. Akhirnya budak nak hilangkan stres, dia main PUBG. PUBG ni pula, dia PUBG ke PUBG? P ke B? PUBG. Anak saya tu main PUBG tu, anak ustaz tu. Saya pelik. Saya balik-balik tengok anak saya yang perempuan duduk kat ruang tamu. Duduk cakap, "Adik, masuk kanan." Dengar suara anak saya yang lelaki pula. "Kakak, ambil cepat, tembak." Apa benda pula budak dua orang ni? Saya kata, "Mana adik?" Adik ada dalam bilik dia. Adik kat atas. Jauh tuan-tuan. Naik ke atas. Rupa dia bercakap boleh connect antara dua orang tu. Lepas tu masuk suara nombor 3 pula. Kawan dekat section lain pula. Masya Allah, kata, hebat budak-budak zaman sekarang. Jadi dia kawan melalui suara dia. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu, culture dah berubah, mak bapak pun berubah. Jadi tak dapat tidak, kita kena datang masjid itu lah. Datang masjid, duduk maghrib isyak, datang. Macam anak saya yang lelaki tu, antara maghrib, saya pergi surau lain, masjid lain. Saya suruh dia pergi masjid surau dekat kawasan rumah. Surau ni dia kenal uncle, pakcik-pakcik. Tapi dia suka pergi surau dekat rumah saya tu, bukan apa. Hari Khamis mesti ada makan. Budak tu je tuan-tuan. Kata dua, macamlah mak tu, mak dia marah. Mak dia kata, macam mama tak masak. Dia kata makan kat situ sedap. Makan apa? Mi goreng. Allah! Marah mak dia. Mi goreng, tapi lain. Makan mi goreng dekat surau sebab ada kawan-kawan. Tapi yang peliknya kalau dia pergi surau, balik mesti berpeluh. Itu yang saya pelik. Sebab apa? Aircon ada kat surau. Tapi berpeluh. Tu maksudnya dia exercise juga. Dia main kat belakang. Tak apalah, seorang-orangnya dia berkawan. Baik dia berkawan dengan geng masjid daripada dia berkawan dengan orang kita pun tak tahu tuan-tuan. Ni taman belakang ni, tuan bagi tahu ni taman-taman belakang ni. Sebab saya hantar
makanan banyak tuan-tuan masa musim PKP. Banyak. Patut lembu baru ni saya nak bagi sini juga, tapi tak ada rezeki, terpaksa bagi tempat lain. Ni, dia dekat dengan surau. Laluan ada, datang lah kan. Budak-budak mesti datang. Kalau tak datang macam mana budak-budak tu? Sebab bila saya pergi bagi makanan, saya tengok budak-budak tak pernah nampak muka-muka tu. Dia datang masjid tu. Saya bagi tahu masa kita hantar bagi makanan, bagi daging apa semua tu, saya bagi tahu datang masjid dekat. Oh, insya-Allah datang. Insya-Allah. Tak tahu dah insya-Allah dia tu. Tapi kita kena sama-sama lah. Ni macam yang ni haji sana jauh. Ni yang paling dekat. Ini yang paling kuat syafaat dia. Patut diorang pun kena datang. Tu sebabnya Allah buka pintu rezeki. Ada yang kena buang kerja ramai sini. Saya cakap kat dia orang. Dia kata tak apa. Bila saya pergi hantar beras apa semua kan. Saya cakap, dia kata ustaz, suami kena buang kerja. Tak apa. Allah uji, bukan awak je suami kena buang kerja, kawan saya tu pilot kena buang kerja. Nah, kerja dekat TV3, gaji dah berbelah ribu, kena buang kerja. Engineer kena buang kerja. Banyak ramai kena buang kerja. Kadang-kadang Allah nak uji. Banyakkan sembahyang, datang masjid, buat rapat. Kadang-kadang kat masjid ni pun dapat projek, kita pun tak tahu. Nak kalau masjid nak guna orang, katakan contoh. Nak perlu guna, ambil orang. Tu sebab cara-cara macam tu penting tuan-tuan. Kita kena buatlah sesuatu. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak nampak. Bila kita datang masjid, kita kawan dengan orang, banyak kita dapat insya-Allah. Allahu Akbar. Daripada anak-anak kita pergi main tak tahu kat mana, baik kita bawa datang masjid, dia kawan dengan orang. Insya-Allah. Waqad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman lu'inu fi dunya wal akhirah. Wa ammat al malaika ala la'natihim rajulan ja'alahu Allahu zakran fa anta nafsahu wa tashabbah bin nisa. Allahu Rabbi. Di dunia ni mereka akan dilaknat sampai akhirat kalau tak bertaubat. Dan malaikat juga akan melaknat mereka ni setiap masa. Tuan-tuan, satu hari banyak mana malaikat dia akan melaknat. Siapa? Lelaki yang mengubah kemaluannya untuk mengubah kelakiannya kepada kewanitaan. Orang perempuan mengubah untuk menjadi lelaki. Na'udzubillah. Semua ini tuan-tuan perlu kita ambil perhatian dan kita kena buat sesuatu. Itu sebab Nabi SAW larang orang lelaki. Nahani Rasulullah SAW an takhattum bil-zahabi wa an libasil qusi. Kita dilarang untuk pakai emas. Dan juga diharamkan kita pakai harir, iaitu sutra. Kerana dua-dua sifat wanita. So kita biar pakai benda yang baik. Untuk menunjukkan kelakian. Sekarang ni pelik-pelik ni kan. Baru ni ada orang tunjuk baju seluar. Seluar dia ni, tuan-tuan. Seluar orang lelaki. Dia macam kain haji ni. Tapi dia kain cotton lembut. Seluar. Saya masukkan tangan macam tu. Saya masuk tangan ni. Ni tergelap lagi ni. Saya masuk tangan. Nampak jari saya ni. Saya pun tanya penjual tu. Saya kata, nipis ni seluar ni. Tapi harga 490. Saya kata, apa benda ni, seluar mahal tapi nipis. Macam mana saya nak pakai? Dia kata, tuan, apa nama seluar ni memang trend dia macam ni. Biar nampak. Dalam jangan pakai baju dalam, dia kata. Biar terbuka. Dia punya seksi, dia ajar aku pula dah. Lepas tu, saya kata berat budak ni. Yang bestnya, dia ni, orang kata, dia ajar kita tu. Dia tak tahu kita ustaz kan. Tapi itulah budak-budak kan. Budak-budak muda. Dia kira jual barang yang betul laku je barang dia. Zaman Nabi tu ala saubaini mu'asfaraini. Bahkan ada zaman Nabi tu warna pun dibincang. Nabi tak bagi pakai. Mu'asfar. Asfar ni dia macam nampak kekuning-kuningan dan nampak dalam lah. Dia warna tu orang kata tak sesuai.
Masa itu. Jadi Nabi tak pakai. Warna pink waktu tu tak pakai. Sekarang tak ada masalah dah. Tak boleh pakai. Ya? Allahu Rabbi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, saya nak buka soalan pada tuan-tuan. Sebab ni pun ada soalan yang masuk untuk apa? Yang kawan-kawan kita online dan sebagainya. Sebab dia mesti PKPP ni dia tak boleh panjang kan. Buka soalan, azan, berhenti. Risau tuan-tuan. Sekarang ni makin naik pula. Hari ni 21 lah. 15 kes 15 tempatan. 6 import. Saya telefon kawan saya dekat Kosovo. Saya sepatutnya pergi ke Kosovo sebagai profesor pelawat 2 bulan. Tak boleh pergi tak berani pergi saya. Saya tunda tahun depan. Dia kata dekat Kosovo sekarang ni dia punya penduduk 2 bilion ya. 2 juta, tak lebih 2 juta. Sekarang ni dia punya kes baru setiap hari 212, tak kurang 200. Dia kata sekarang ni dia panggil gelombang kedua. Lepas tu di Melbourne lockdown terus. Tak boleh pergi keluar pun sebab apa dia punya kesan. Satu hari 100 lebih, 200 lebih. Jadi itu sangat menakutkan. Jadi harap-harap kita jaga tuan-tuan. Tak boleh, jangan marahlah orang nak check kita. Dahi nak kena check, biarlah. Sultan pun check bang. Letak kat dahi. Jadi takkan kita pula tak ni kan. Dah wala kita billah. Doa yang terbaik lah insya-Allah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang hukum siyabus syuhrah. Pakaian-pakaian yang membawa kepada kemasyhuran. Pakaian yang mahal tu nanti kita akan bincang. Boleh tak kita ni orang Islam pakai pakaian-pakaian yang mahal? Sebab pakaian mahal ni tuan-tuan dia banyak kategorinya. Dan kita kena tahu yang mahal bagaimana yang tak boleh, mahal yang macam mana pula boleh. Macam bulan lepas teman kawan saya, dia ni memang jutawan lah. Gaji dia sebulan pun dekat 100,000 lebih. Gaji dia. Kemudian dia pergi ke satu butik Vishashi. Dia shopping kat satu butik saja pun dah 38,000. Lepas tu dia pergi butik satu lagi, butik Gucci. Dekat Gucci saja 50,000. Dia duit banyak. Tapi dia punya sedekah saya cakap lah. Beribu-ribu. Rasa beratus ribu lah. Bulan Ramadan tu macam air duit dia keluar. Dia hantar ke Mahat Tafiz tu 150, yang tu seput. Dia orang alhamdulillah orang berduit. Jadi dia tak kena kod. Adakah dia boleh? Boleh sebab gaji dia macam tu. Gaji dia pun besar. Dia yang masalahnya kita tak, gaji kita kecil tapi nak pakai benda yang mahal. Ialah kali butang, na'udzubillah. Ni ada soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah orang berkata kalau anak mempunyai nama yang panjang susah masuk syurga? Apa pula ni? Tidak ada dalil yang mengatakan nama panjang masuk syurga payah. Tetapi orang yang duit banyak susah nak masuk syurga. Betul. Duit banyak susah nak masuk syurga. Sebab apa? Dia akan dipersoalkan banyak benda. Dia akan ditanya, duit kamu tu buat apa? Min aina akhazta wa ila aina anfaqta. Daripada mana kamu dapat duit itu, kepada mana pula kamu infakkan? Nah, sekarang ni tuan-tuan, kita buatlah yang kita mampu. Sekarang ni tak ada tempat nak kita. Sekarang ni kita tengah galakkan semua orang bantu surau-surau dan masjid-masjid terdekat. Masa PKP, surau-surau dan masjid-masjid ni banyak habiskan duit. Daripada akaun masjid ada yang sampai beratus-ratus ribu. Sediakan makanan untuk mereka yang tak berkemampuan. Bagi makan, bagi beras apa semua. Tapi sekarang kita dah ada kerja, dah boleh kerja balik, kita ganti balik. Ganti balik itu bermaksud kita kongsi pula untuk masjid mengimarahkannya kembali. Duit dah habis 100,000 lebih, 200,000 lebih, kita kongsi balik. Jadi jangan kita fikir diri kita saja tuan-tuan. Masjid dah banyak infak untuk kita kan. Jadi kalau nama panjang tidak ada kaitan untuk tidak masuk syurga, tetapi orang yang nama panjang ini kena tengok sama ada namanya itu
Allah Muhammad membawa kepada kebaikan ataupun tidak. Sebab Nabi suruh namakan samu auladakum bi afdalil asma' atau kama qala. Sama namakan anak-anak kamu dengan nama-nama terbaik. Muhammad, Abdul Rahman. Kalau dengan nama yang lebih cantik, nama tu ada makna. Ya, ada makna. Ada makna izhar. Macam saya ada izhar. Izhar tu terang. Apa lagi nama? Apa lagi? Nama-nama yang elok, bunyi sedap tu jadi semua. Ya, Nuruddin, Nuruddin, cahaya agama, jadi orang yang memberi cahaya kepada agama. Itu nama-nama yang baik. Jadi nama panjang tidak ada kaitan untuk masuk neraka. Ustaz, apa hukum kalau kita pakai aura pengasih? Apa ni aura pengasih? Tuan-tuan, aura-aura pengasih yang disebut aura pengasih itu, pengasih ini, tuan-tuan, silap bulan boleh jatuh khurafat. Contoh, ada orang dia jual dekat dalam dia jual dekat apa, iyalah dekat surau ke kat masjid ya. Minyak wangi ini telah dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Pakailah. Yang tak ada jodoh akan dapat jodoh. Yang susah dapat kerja akan senang dapat kerja. Itu khurafat. Walaupun yang cakap tu ustaz. Ustaz tu pun khurafat. Kena betulkan juga. Dia tak boleh. Oh, siapa minum air ni, insya-Allah dia akan jadi anak yang soleh. Tak boleh. Air tak beri la yanfa' wa la yadur. Air tak memberi manfaat dan tidak memberikan mudarat. Yang bagi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena minta doa dengan Allah, bukan minta dengan ni. Ayat pengasih. Apa ni? Ayat pengasih kita guna ayat Quran okey. Sebab kita nak balik pada Allah Taala. Tapi kalau gunakan foreigner ni badan dia tough. Jadi dia COVID kat dalam tu dia tak menzahirkan. Kita yang lemah ni cepatlah. Sebab macam tuan-tuan, salam macam ni pun gini pun tak apalah buat masa ni. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.